A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita, memberikan kita kesempatan untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, untuk kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pelbagai amal kebaikan, melakukan amalan ibadah, top up lagi dengan amalan-amalan sunnah. Banyakkan pula kita berselawat, apatah lagi pada hari ini kita berada di dalam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat yang barakah. Mudah-mudahan setiap apa yang kita hajatkan, apa yang kita kerjakan pada hari ini dipermudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi kita dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini, eksklusif dibawakan oleh Murtada Dakwah Center. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini, pagi 19 Januari 2024 bersamaan 7 Rejab 1445 Hijrah ini, memberikan kita 1001 rahmat dan juga kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi seperti biasa, rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, setiap hari kita membawakan topik-topik baharu untuk sama-sama kita bincangkan. Saya teringat satu bait lirik lagu, Ustaz. Kalau aku kaya, hari-hari hari raya. Kalau aku kaya, ramai daripada kita ini semua nak jadi kaya. Tetapi sudah semestinya ada kaya itu kadang-kadang membawa kepada keburukan. Tetapi ada juga kaya itu membawakan kepada kebaikan. Membawakan topik kaya yang afdal, insya-Allah pada pagi ini akan dikupas, dibincangkan bersama dengan saya, salah seorang ahli panel, tidak lain tidak bukan salah seorang peneraju Madat. Siapa lagi? Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Baik, alhamdulillah sihat. Ingat kata baru balik daripada Guangzhou. Ya, baru sampai tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz pun dalam perjalanan musafir lagi, Ustaz doakan untuk kami semua ni mudah untuk faham setiap apa yang Ustaz sampai kepada kami, insya-Allah. Jadi sedang masuk sekalian, sekiranya ada sebarang soalan ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Dan juga rancangan kita pada pagi ini boleh disaksikan secara high definition ataupun definisi tinggi di www.tonton.com.my, insya-Allah. Jadi sudah semestinya kita sudah tak sabar nak mengambil ilmu dan juga intipati daripada tajuk kita pada pagi ini, kaya yang afdal. Jom sama-sama kita dengarkan mukadimah pendahuluan awal daripada yang bergerak Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati sahabat moderator, yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan berkat pada Sayyidul Ayyam. Kita dah masuk hari yang ke-7 dalam bulan Rejab. Maksudnya tuan-tuan, ada kurang dalam 52 ataupun 53 hari untuk kita waballighna Ramadan, untuk kita masuk dalam satu bulan yang penuh dengan keberkatan yang disebutkan dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, untuk tajuk pada pagi ini berkaitan kaya yang afdal. Kita nak sama-sama mengupas untuk kita fahamkan satu konteks bahawasanya Islam ini bukanlah satu agama yang melarang untuk kita mendapatkan harta benda. Malah Islam menyediakan panduan dan buku manual macam mana untuk mendapatkan harta kekayaan yang Allah redha. Dan sebahagian daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang kaya, yang masuk syurga ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Bukan takat kaya yang tadi, hari raya tadi tu. Dan daripada 10 sahabat yang dijadikan syurga,
yang Nabi SAW pernah sebutkan nama kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani sebagai pemegang sir Nabi SAW. Daripada 10 ni, 7 sahabat Nabi jutawan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya 7 sahabat Nabi daripada 10 itu dominan daripada sahabat Nabi yang jutawan, hartawan, yang berpengetahuan, bukan tak ketahuan. Kan? Maka menunjukkan bahawa dalil tidak menjadi jadi tidak tercela menjadi orang yang kaya dan tidak menjadi hina kepada orang yang diuji dengan kemiskinan. Maka hari ini kita nak letakkan di mana yang disebutkan dengan afdal ni isim tafdil, yang mana kekayaan ini menjadi satu bentuk kebaikan kepada manusia ni, kat mana kita nak cari punca kuasa dan pelaksanaan, dan di apakah punca mungkin masalah yang berlaku bila jadi kaya dan sebagainya. Inilah kita nak tuntaskan bersama perbincangan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kekuatan untuk kita saling menjadi orang Islam yang kaya dan bertakwa secara kolektif dan bersama, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi 7 orang daripada sahabat Nabi, yang 10 yang dijamin syurga itu adalah daripada kalangan orang yang jutawan. Jadi saudara sekalian, tak salah untuk menjadi jutawan, tapi sudah semestinya kita nak tahu apakah caranya kita nak jadi jutawan yang diberkati dan juga seterusnya menjadikan jalan yang mudah untuk kita masuk ke syurga, insya-Allah. Jadi jom kita raikan soalan pertama, Ustaz, daripada sahabat penonton kita dari Ketupat Palas. Dekat dengan raya ni, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaya merupakan suatu nikmat, namun kaya juga merupakan suatu ujian. Bagaimanakah cara terbaik menjadi seorang yang bukan sahaja kaya di dunia, malah kaya juga di akhirat sana? Terima kasih banyak Ustaz Da'i. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk pembuka soalan daripada Ketupat Palas. Bagaimana cara nak jadikan yang disebutkan dengan kaya dunia dan akhirat? Yang pertama, saya rasa satu doa yang kita selalu duk baca, yang semua hafal daripada tadika lagi semua hafal dah. Kalau biasa kalau semayang ni, tu imam baca doa ni, kita tahu tu benchmark nak habis lah. Kan? Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Suratul Baqarah ayat 201. Yang satu doa yang mana Allah didik kita sebagai manusia, yakni kita minta diberikan kejayaan, kekayaan, kebaikan dunia dan juga kekayaan, kemewahan, kebaikan, dan apa jua bentuk hasanah, benda yang bawa kepada kebaikan tu dalam dunia dan akhirat. Yakni kita imbangkan. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku melihat doa yang paling banyak Nabi SAW baca ketika Nabi buat tawaf, ketika nak buat umrah. Di antaranya doa yang paling banyak adalah doa Rabbana atina nilah, yang Allah naqalkan dalam Al-Quran. Maka bila sebut tentang kekayaan dunia dan akhirat ni, kita kena faham kekayaan ni dia benda yang subjektif. Ada orang cuma pada kehendak dan sudut faham manusia, kaya ni duit lah, fulus, kan? Hakikatnya kekayaan yang Allah bagi kepada manusia ini dalam pelbagai bentuk. Ada orang yang diberikan kekayaan masa, Ustaz. Masa banyak sungguh, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan masyarakat. Ada orang yang mungkin masanya kurang, tetapi Allah memberikan kekayaan dari segi kesihatan. Sihat walafiat, Ustaz. Umur 80 pun tak ada masalah, boleh masuk Iron Man lagi. Kan? Boleh menari tiap-tiap boleh buat macam-macam benda lagi. Ada orang yang mungkin Allah tidak memberikan kekayaan harta, tetapi Allah memberikan kekayaan dari segi keinginan tu masih ada. Boleh makan, Ustaz. Allah tengok dia makan macam belah saka. Kan? Ada orang yang tak lalu, Ustaz. Umur dia main kadang-kadang peringkat umur. Ada pun orang muda pun ada tak lalu makan. Ada orang yang Allah mungkin memberikan kekayaan dari segi anak-anak. Pantang sentuh kira jadi. Kan? Allah bagi kat dia anak ni berceretek. Tengok, ya Allah, sampai dia tak ingat nama anak siapa. Kalau kita tanya dia, cik berapa anak, dia kena fikir dulu. Nak abang kata punya banyak. Kan? Maka kekayaan yang Allah nak bagi kepada manusia dalam soal rezeki dan kaya ini adalah subjektif. Cuma sudut pandang manusia, kaya ini adalah dalam bentuk soal material ataupun kewangan. Adakah salah? Jawapannya tidak salah. Cuma kita macam mana kita nak balancekan daripada dunia ini boleh mencapai jalan akhirat. Maka para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ini menjadikan kekayaan dunia mereka ini sebagai alat untuk membina laluan dan jambatan untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jal.
Kalau kita tengok bagaimana sahabat ni mereka mendapatkan kekayaan, tetapi menjadikan jambatan ke syurga dengan jalan berinfak, bersedekah. Bagaimana Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha, seorang daripada wanita yang paling kaya di bumi Mekah, tetapi saat dia wafat, Ustaz, tidak ada harta yang ditinggalkan. Bagaimana sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in ini, mereka memiliki kekayaan yang banyak, tetapi saat mereka meninggal dunia, mereka memanfaatkan ketika hidup. Harta itu diparking di tempat yang betul. Kita hari ini pulun cari dunia, parking di tempat yang salah, yakni menjadikan harta itu mutlak sebagai warisan. Tu yang rugi. Pulun kerja ni 40 tahun, sampai lenguh habis satu badan, sakit tulang belakang, sebab apa? Duduk lama sangat. Tetapi dalam keadaan dia menyusun harta itu hanya untuk diwariskan. Lala adik beranak-beranak bergaduh. Sebab apa? Tinggal harta yang banyak. Cuba tengok di amanah raya, berapa banyak harta di Baitumal, berapa banyak harta yang tidak dituntut, mencecah lebih daripada nilai puluhan bilion. Ini bukan satu angka yang kecil. Bayangkan harta itu diparking pada tempat yang betul, banyak mana manfaat yang kita dapat? Banyak, Ustaz. 10 bilion lah kalau kita anggarkan. 10 bilion ni kita boleh bagi banyak mana ni? Kalau kita bagi seorang 1,000, kalau sejuta dapat kat 1,000 orang. Kalau 10 juta dapat kat 10,000 orang. 100 juta dapat kat 100,000 orang. 1 bilion dapat kepada 1 juta orang. Kalau kata 70-80 bilion yang tidak dituntut, setiap rakyat Malaysia boleh mereka bagi seorang ke 3 ke 4 ribu ringgit. Nak abang kata punya banyak, kata-kata 80 juta, 80 juta rakyat Malaysia, kata 30 juta kan, dapat seorang 3,000, Ustaz. Berapa? Sebab harta yang tidak dituntut. Bayangkan harta tak dituntut tu kalau dimanfaatkan. Contohnya, kita manfaatkan tanah-tanah yang strategik di Kuala Lumpur ini, dibeli dan diwakafkan. Kan? Banyak, Ustaz. Buat bangunan tinggi-tinggi, bagi orang nak berniaga, buat macam pasar Madinah contohnya. Maka sebab tu dalam bab pemilikan harta ini harus kita imbangkan dalam dunia dan akhirat, agar kita nak jadikan laluan dunia ini sebagai jambatan untuk masuk ke dalam syurga Allah dengan penuh kebaikan dan hikmah, insya-Allah. Insya-Allah. Nak jadi kaya ni sebenarnya mudah, Ustaz. Kan senang, usaha lebih, insya-Allah dapat lebih. Tapi nak seimbangkan antara dunia akhirat tu, masya-Allah, itu satu mujahadah yang perlu kita sama-sama terus perjuangkan. Jadi semua sekalian, kita teruskan lagi soalan berikutnya daripada Abdul Karim Sufian. Assalamualaikum ya berbagai ustaz dan seluruh warga Tanyalah Ustaz TV 39. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, bagaimana untuk membentuk diri yang bukan sahaja kaya harta dunia, tetapi kaya juga dengan iman dan takwa seperti mana yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Mohon pencerahan dari yang berbahagia Ustaz. Jazakallahu khairan kathira. #biar tahu jangan keliru. Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada soalan daripada Abdul Karim Sufian berkaitan macam mana nak bentuk diri yang bukan sahaja kaya dunia, tetapi juga kaya dalam soal akhirat, yang adanya iman dan takwa. Ini yang paling penting. Dalam soal mendapatkan kekayaan ni, ramai orang boleh dapat kekayaan. Kalau kita tengok dalam Forbes.com kan, yang nama hak tak relax punya kaya ni beratus-ratus bilion pun ada. Tetapi tidak ada iman dan tidak ada takwa, maka nilai kekayaan itu jadi kosong. Kerana nilai agama ni duduk pada angka yang paling depan. Tapi kalau depan tu kosong, maka tak ada apa, kan? Maka kita nak yang satu tu sekurang-kurangnya ada dari segi manfaat. Itu yang pertama. Dan bila disebutkan tentang macam mana nak bentuk untuk ni, kalau kita tengok macam mana ditanya tentang macam mana sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka memiliki vision dan mission yang jelas, yang disebut crystal clear on what we are, apa yang mereka nak, apa yang mereka berkehendak. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka mendapatkan kekayaan untuk apa? Untuk menjadikan ia sebagai jambatan ekonomi untuk perjuangan agama. Kita pun boleh letakkan benda yang sama dengan kadar kemampuan yang ada. Kan? Contoh saya kata tadi, kalaulah orang yang tidak mempunyai duit, dia nak juga jadi jambatan nak bina akhirat dengan kekayaan skill yang dia ada. Maka kalau kita sebagai tukang masak, apa salahnya kita offer kepada masjid setiap hari Jumaat? Kan? Kita tahu ramai kalau di KL, di negeri-negeri, kalau bukan selain daripada Kedah, Johor, Kelantan, Terengganu yang cuti, kami cuti. Kalau hari yang kerja, saya yakin tak sempat kadang-kadang nak makan tengah hari sebab nak semayang Jumaat.
Kamu tambahlah Jumaat pula masuk lambat, habis lambat. Kena pula khatib tu dia naik syekh terlebih. Dia pergi balas sampai pukul 2. Orang tak ada nak makan, Ustaz. Tapi kita membayangkan kalaulah masjid di kawasan-kawasan bandar atau kawasan-kawasan yang negeri yang bekerja ini, inisiatif daripada masjid sediakan makanan tengah hari, saya rasa baik. Duit masjid nak simpan buat apa? Nak bangga bentang hujung tahun. Banyak duit. Nak buat apa? Bayangkan Ustaz, kalau masak untuk 1,000 orang, satu kepala, kalau tukang masak kita bayar pula orang taman tu mai tolong potong-potong bawang apa semua, satu kepala jatuhlah kata RM8. Baru 8,000 duit masjid. Duit itu dapat diberikan kepada orang yang betul, orang yang keluar kerja, budak-budak sekolah. Itu adalah kumpulan sasar yang sangat baik. Tapi masjid takut nak ambil inisiatif dan masyarakat takut nak menyumbang idea. Maka sumber kekayaan yang benar ini tak dapat disalurkan kepada orang yang betul. Sebab semua rasa comfort zone, Ustaz. Asal mai boleh hampak sejadah, lepas tu selesai semayang bagi salam, kira cunggit nak balik. Kita terlupa peranan yang besar masjid itu lebih besar fungsinya. Maka sahabat mereka tahu di mana peranan yang mereka nak mainkan. Kalau kita tengok bagaimana Abu Hurairah, dia mainkan keperanan dia sebagai mas'ul di Darussufa. Darussufa itu berada di Masjid Nabawi. Fungsinya apa? Untuk menjaga orang-orang yang susah, orang-orang yang berlindung di dalam Darussufa. Kalau kita tengok bagaimana peranan Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mereka menjadikan jalinan ekonomi yang ada kepada mereka untuk menampung keperluan di Darussufa. Bagaimana Abdurrahman bin Auf membina ekonomi di Madinah. Maka setiap daripada kalangan sahabat ini memanfaatkan kekayaan skill yang ada pada mereka. Kalau ada harta itu bonus untuk membangunkan Islam. Maka cari di mana punca kuasa yang ada pada kita untuk kita sumbang pada agama. Itu sebenar-benar kekayaan. Kita pandai bayar elektrik, pergi jumpa Tok Imam, pembetul elektrik. Jangan balas wayar masjid pula. Kan? Kita pandai dalam bab pomen, jumpa dengan Tok Imam. Tok Imam, boleh tak kita buat sebulan sekali kempen untuk bersih servis kereta di masjid dengan harga separuh harga. Tok Imam beli harga barang, kaya tolong servis, keuntungan masuk pada masjid. Contohnya, maka banyak benda yang kita boleh usahakan. Maka di sinilah kita nak connect the dot, di mana kekayaan yang ada kepada kita dapat kita manfaatkan walaupun bukan dengan harta. Wallahu a'lam. Insya-Allah kaya yang bukan kosong tetapi kaya yang bermatlamat jelas. Insya-Allah. Baik, kita kabarkan berkaitan dengan topik kita, namun sebelum kita nak berhenti berehat seketika, kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sidang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Juga boleh tonton secara live streaming kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi jom sama-sama yang mana yang sedang menyaksikan melalui Facebook kita, kita lakukan satu tugas yang cukup mudah. Kita sebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini, tekan butang kongsi, mudah-mudahan ramai lagi yang boleh mendapat manfaat yang sama dengan kita insya-Allah. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, kaya yang afdal, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Kita teruskan lagi dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah menjadi satu kesalahan sekiranya ada sesetengah ibu bapa yang mendidik anak-anak mereka dari kecil supaya belajar bersungguh-sungguh bila dah besar nanti menjadi orang yang kaya raya? Di Malaysia sekarang ini terdapat ramai anak yang hidup kaya raya yang menguruskan empayar perniagaan sendiri. Bolehkah mereka dijadikan inspirasi atau role model kepada masyarakat di luar sana? Mohon nasihat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Ju Zabidi untuk dua soalan yang cukup baik. Yang pertama berkaitan adakah salah mak ayah didik anak dalam bersungguh-sungguh di atas usaha mereka di dunia dan berinspirasi, aspirasi mereka nak menjadi kaya raya di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Ini jawapannya tak salah. Malah disebutkan dalam satu hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu iza amila ahdukum amalan an yutkhinahu.
ataupun disebutkan dengan maknanya sesungguhnya Allah Azza wa Jal sangat kasih apabila orang yang dalam melakukan satu ini dalam keadaan yang penuh dengan ketekunan dan bersungguh-sungguh. Maksudnya tak melawak main, bukan bukan main untuk seronok-seronok kan, bukan berniaga nak geli-geli. Orang kata kalau nak geli-geli baik suruh geletek kan. Kalau nak main-main baik pergi pampel kan. Kalau bab perniagaan ni benda yang susah Ustaz sebagai ahli perniagaan juga saya tahu kan, banyak karnival yang Ustaz masuk buat ayak balang kan, macam-macam. Orang nampak ayak balang ni, tapi bagaimana kesusahan on backline itu nak menyediakan barang, pekerja pula dah. Saat lagi kita dua atuk lah dah, dia buat pula dah. Tok Wan dia bertunang lah, mak menakan demam. Tok Wan meninggal 4 kali. Kan, duk guna alasan tu kadang-kadang pening kita. Maka bukan kerja yang senang. Maka sebab tu tidak menjadi satu kesalahan. Maka disebut oleh Aisyah, Allah sangat kasih kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan satu. Maka apatah lagi pada seorang ibu dan ayah yang mendidik anak-anak ada kesungguhan. Sebab kalau kita tengok generasi yang sedang mendatang, Gen Z dan Alpha Beta ini, mereka ni sangat cepat hilang fokus dalam satu benda. Sebab daripada apa yang mereka tengok lah. Kalau kita tengok, sebab tu dibuat satu pakar kanak-kanak. Saya panggil datang ke masjid saya baru ni buat perkongsian. Dia kata, Ustaz tahu tak apa yang berlaku kebimbangan kepada kami sebagai pakar kanak-kanak, terapi kanak-kanak ni adalah sekarang budak-budak tak boleh fokus. Sebab, saya tanya sebab apa? Dia kata puncanya dengan apa yang mereka tengok, visual. Kalau dia tengok kartun ni Ustaz, kartun tu terlalu cepat sangat dia berubah daripada scene to scene dan color to color. Membuatkan depa sangat dalam hidup depa pun depa akan berubah benda yang sama. Depa tengok benda ni, depa main telefon, sekali dia buka kod video, lepas tu dia tukar main game, dia tukar ni, dalam dia main telefon dia pergi capai benda lain, dia tidak ada fokus, dia panggil play all game mastery of none. Itu yang berlaku. Sebab tu kena didik anak fokus pada satu benda. Saya tanya anak-anak, saya rasa dalam bab ni kena communication kan. Anak 6 orang penat nak tengok macam mana apa yang dia minat. Yang pertama dia minat main susun Lego tu. Maka tak apa, saya fokus okey main Lego. Jangan paksa apa yang kita nak, tanya apa yang dia mau. Anak yang nombor 2 suka main kuda Ustaz. Umur 8 tahun hari-hari main kuda. Ini bulan depan masuk endurance, peserta paling muda dalam Malaysia. Saya kata tak apa, you go kan. Jangan pergi lomba kuda haram tu sudah. Aku tenggalung kayu 35 tengah belakang kot kan. Maksudnya benda yang bagi manfaat, didik anak untuk buat kebaikan. Ini disebut oleh Nabi SAW, Allah suka golongan yang begitu. Yang kedua soalan berkaitan, soalan yang kedua tu kita nak tanggung, kita nak raikan boleh di talian dulu sana. InsyaAllah. Assalamualaikum, siapa talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Luqman dan Ustaz Muhammad Yaqub Yusra. Saya Omar Abdul Majid dari Selda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Omar. Ya, alhamdulillah saya sihat. Keadaan banjir di sana okey dah ha? Ada semua dah okey. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni Tuan Haji Omar. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz semua orang nak kaya Ustaz. Saya pun nak kaya. Kalau boleh kaya harta dunia, senang hidup di dunia, senang lenang nak kata orang. Tapi persoalannya Ustaz, kadang-kadang ni yang bukan kadang-kadang, memang kekayaan ini satu ujian dalam kehidupan Ustaz. Jadi kita nak kaya kalau boleh lah, kaya kedua-duanya sekali di dunia dan juga di akhirat. Soalan saya, apakah kaedah terbaik atau tip-tip yang terbaik lah Ustaz, kalau boleh kita nak sentiasa istiqamah kekayaan kita itu biarlah kekayaan yang seimbang dunia dan akhirat, lebih-lebih lagi akhirat. Jadi, apakah kaedah terbaik untuk kita terus istiqamah dalam kehidupan kita untuk menjamin kekayaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat yang dikatakan tadi supaya kaya yang afdal ini Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Na'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Na'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji Omar atas satu soalan menarik. Bagaimanakah cara ataupun kaedah Ustaz kita nak raya, silakan. Baik, almarhum Datuk Tuan Guru Harudin pernah menyebut satu benda sampai hari inilah saya rasa saya pegang kalam tersebut. Almarhum Syekh ni kongsikan, dia kata tak perlu tunggu kaya untuk berkongsi, tapi berkongsi sampai kamu kaya. Jadi almarhum didik kita banyak akan memberi. Dan saya tengok dalam perjalanan sirah Nabi SAW dan kalangan para sahabat radhiyallahu ajma'in pun sama. Benda formula yang paling berkesan adalah is about you start giving first before you get earning. Kamu start memberi, maka kamu akan mendapat apa yang kamu memberi itu, lebih daripada itu. Itu adalah sifirnya Allah.
Sebab tu tip yang saya rasa tanyalah mana-mana, even orang bukan Islam pun mereka percaya. Kalau kita tengok Ustaz, platform, siapakah orang yang 10 terkaya di dunia, semua majoritinya menyediakan manfaat kepada orang terlebih sebelum mereka menerima. Media sosial, FB contohnya. Kan? FB dulu Ustaz daftar kena duit tak? Tak kena. Tak kena duit. Sampai sekarang kena duit tak? Tak kena. Tapi siapa sangka itu adalah syarikat yang boleh memiliki nilai kekayaan lebih daripada ratusan bilion. Sama dengan Jeff Bezos memiliki company online lah. Saya rasa tak perlu saya sebutkan di sini. Tuan-tuan tengok nama dia, apa company dia miliki. Itulah syarikat kedua di dunia yang mencapai nilai 1 trilion. Apa fungsi dia? Dia menyediakan e-commerce. E-commerce ni apa? Dia sediakan satu platform, orang masuk free ya Ustaz. Nak beli barang, beli secara online, nak beli daripada seluruh dunia, dia sediakan platform. Sama dengan daripada Jack Ma juga menyediakan benda yang sama, platform. Kan? Nama pun pakai nama Ali tek tu kan. Maka itu juga platform. Ustaz tak perlu kena duit. Nampak tak nilai dia apa? You start giving first on what you have. Tak kisah dalam bidang apa pun. Kalau kamu sebagai guru, ada orang kata Ustaz macam mana saya nak kelas. Ustaz tak apalah buat kelas ramai orang ramai. Dok mana? Saya beranak-beranak mana orang ramai waktu kelas saya. Tapi start untuk memberi dulu. Jangan mempertikaikan soal ada orang terima ke tak. Allah dah sebut dalam Quran, faman ya'mal misqal zarratin khairan yarah. Maksudnya sekarang ni kata kunci dia untuk tip nak murah rezeki ni adalah kita start mula buat. Percaya dengan satu perkataan, version 1 is better than version none. Orang yang buat satu ni lebih baik daripada tak mula buat apa-apa. Tak apa. Kalaulah tidak dipandang nilai perbuatan itu di dunia pun, yang pasti di akhirat dah ada kekayaan dia. Tetapi kalau dapat dunia dan dapat akhirat, itu adalah double bonus. Tengok tokoh-tokoh yang hebat-hebat saya suka dengan seorang anak muda, Khairul Amin. Saya semua orang kenal. Kan? Apa yang dia buat adalah Ustaz dia naik dengan apa? Dia engineer Ustaz. Dia engineer di Jepun. Bukan cak-cak ayam, dia bukan lekeh-lekeh kaleng-kaleng. Dia engineer, tapi dia minat dalam memasak. Dia ajak memasak je. Asalnya dia hanya kongsi. Itu namanya apa? Memberi. Bagi nilai kepada orang. Seorang mula-mula daripada tengok. Lepas tu dia buat keluar produk. Nilai pula harga murah. Ustaz, nilai tak sampai berapa minit habis. Padahal banyak ada produk yang sama dengan dia di pasaran. Berlungguk-lungguk. Tapi kenapa orang beli yang dia? Kerana nilai yang dia bagi dulu. Betul Ustaz? Lepas tu kalau saya kebetulan lah master saya dalam muamalah Islam dalam soal bab ni. Dalam bab yang kita bincangkan pada pagi ni. Jadi tidaklah pandai, cuma saya tak tahu lah, bukan kebetulan, ini adalah suratan yang Allah letakkan in order untuk kalau kamu nak jadi kaya, kamu start untuk jadi kaya sekarang dengan kaya dalam memberi terlebih dahulu. Tak kisah memberi dalam soal apa. Ada orang kata, kami tak ada duit nak bagi apa? Bagi apa yang kamu ada. Bagi apa yang kamu ada. Tak percaya kalau tuan-tuan buka dekat platform media sosial sekarang, cuba search tengok cara bernafas pun orang ajak. Cara bernafas Ustaz. Cara bernafas. Ustaz bernafas dia ajak mana? Tak belajar. Tuan-tuan kalau buka how to open the door, how to open the door ni ada 4 juta view. How to open the door. Ustaz tengok Ustaz, saya tak bohong Ustaz ni. Berapa juta view Ustaz? 4.5 juta view. Masya-Allah. Nak tunjuk kata apa? How to open the door. Tak ada di sekolah mana-mana kita belajar, tapi ada orang yang buat dan ada orang yang belajar. Cara lipat baju, cara goreng ayam, cara lipat selimut. Tak kira lah, walaupun knowledge kamu tu nampak Allah, cak ayamnya knowledge, tidak. Ada manusia yang akan mengambil faedah. Maka dengan faedah itu, yang pertama kita dah kaya dalam memberi faedah. Barulah Allah akan returnkan, dipanggil return of investment dalam bentuk yang lain. Trust the process. Trust the process. Nah, betul tip tak ada, saya tak ada tip lain lah. Startkan banyak kita memberi. Inilah yang dibuat oleh Abdurrahman Auf ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu sebabkan apa? Lagi banyak yang dia bagi, lagi banyak yang dia dapat. Maka inilah konsep what you give, you get. Not get back. What you give,
you get more. You get more. You get back. Itu sifir kita. Sifir Allah ini berbeza. What you give, you get more, insya-Allah. Masya-Allah. Saudara sekalian, banyakkan mulakan memberi daripada sekarang walaupun kita memberi sekadar senyuman, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa talian? Waalaikumsalam. Siapa talian? Nurjula Azizin binti Sufyan dari Beranang, Selangor. Ya, Ibu, apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi. Alhamdulillah sihat. Macam itulah. Silakan. Ya? Silakan Ibu. Soalan saya, bagaimana yang dikatakan mewah dan kaya tanpa redha Allah? Kesan dia pada diri dan orang lain. InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Ibu atas soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Allah Ustaz kalau kaya tu tapi tanpa redha Allah Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada soalan yang cukup baik. Kalau kita tengok orang yang kaya tanpa redha Allah ni adalah satu perbuatan yang sangat kita takutlah, for sure, kan? Cuma tanda-tanda orang yang mana bila Allah bagi kekayaan yang tak redha ni disebut dengan istidraj. Yakni Allah bagi nikmat kepada dia, kan? Macam Qarun Allah sebut dalam surah Al-Khassas ayat 76 sampai ayat 82. Boleh buka tengok. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 38 juga menceritakan tentang Qarun. Allah sebut dalam surah yang sama ayat 36 tentang kisah kaum Madian, yakni kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Allah cerita juga tentang kaum Nabi Nuh pada ayat 14 dalam surah Al-Ankabut. Maka kenapa kisah-kisah ini dibawa menceritakan bagaimana manusia yang Allah memberikan nikmat kepada mereka tetapi Allah tak redha di atas nikmat tersebut, menjadikan mereka apa? Semakin jauh dengan Allah. Maka tuan-tuan, ukur pada diri sendiri. Nikmat yang Allah bagi kepada kita, mewah yang Allah bagi kepada kita, segala bentuk rezeki yang Allah pinjamkan transitnya kepada kita ini semakin mendekatkan kita dengan Allah atau menjauhkan kita dengan Allah, semakin mengajak diri dan mengajak manusia yang lain yang keliling kita ini semakin dekat taqarrub ila Allah, atau sebaliknya. Tuan-tuan, dengan kewarasan akal ni, kita tak perlu jadi bijak untuk kita nak menilai apa yang sedang berlaku pada diri kita. Kalau pada orang lain mungkin memerlukan kebijaksanaan sikit, memerlukan analisis tertentu. Tetapi pada diri sendiri, kita duduk sekarang pun kita boleh fikir dah kita buat apa. Kita sekarang dah boleh buat dah. Maka sebab tu dalam bab apa yang Allah bagi nak kepada redha Allah ni, saya rasa benda yang paling utama dalam kehidupan, apatah lagi kesan sosio keliling kita tu mendapat manfaat. Sebab dia sebenarnya orang yang jauh daripada rahmat Allah ni, dia akan ada ciri-ciri. Yang pertama, dia akan jadi jahat, Ustaz. Yang kedua, dia akan jadi orang yang tidak ada akhlak. Dan yang ketiga, dia akan jadi orang yang sombong. Kesan orang yang jahat ni, dia akan menzalimi orang lain. Ambil harta orang, buat naya ke orang, kan? Pakai kabel, kan? Tambahlah ni tuan-tuan, nak jadi pakai kabel ni bukan kata buat benda jahat, buat benda baik pun pakai kabel. Minta maaf sebut ni. Pergi haji pakai kabel. Dia patutnya queue dia lambat lagi. Dia kenal orang dalam sekian-sekian, kontak, potong queue orang. Hang nak pergi menghadap Allah, bukan nak pergi Hawaii. Kau nak pergi pakai selok pendek, menari macam bewok tapi boleh tahan. Ni nak pergi umrah, nak pergi haji. Boleh pakai kabel buat nanya ke orang. Hak Pak Long tu mungkin dah tabung duit Ustaz berpuluh tahun duk tunggu queue. Disebabkan kita ni kita kenal orang, kita menzalimi hak dia. Sebab tu kata jadi jahat ni bukan kata dalam soal kejahatan, malah dalam soal kebaikan boleh jadi jahat juga. Tender masjid. Ada satu kes saya sembang dengan ni sahabat saya yang terlibat dalam tangkapan. Ni tangkap Ustaz. Tender jawatan kuasa masjid tu, dia yang pertama dia lobby untuk dia menang. Yang kedua tender dia ambil semua kat dia. Tender tu pula tak menasabah harga. Kalaulah ada value boleh diterima akal. Maksudnya dia jadi pengurusi, lepas tu dia ambil tender tu harga under value. Patutnya 100,000, dia ambil 80,000 sebab nak tolong masjid. Dan memang dia delivered projek itu dengan baik. Itu okey lagi lah. Kalau SPRM masuk pun ada beberapa yang bila tengok benda dapat apa semua okey apa. Ini tak dengan bentuk penipuan dan sebagainya. Ini yang sedang berlaku. Yang kedua, bila jauh daripada Allah ni tadi jahat. Yang kedua dia akan jadi tak berakhlak.
Akhlak. Bila tak berakhlak, dia akan menyakiti orang, Ustaz. Orang tak berakhlak ni, dia bagi orang sakit hati. Dalam segala bentuk, dia cakap sakhaban fi aswaq, menyakiti orang. Kan? Cakap lebih kurang. Dari segi akhlaknya tidak beradab, maka ni akan menyakiti. Dan yang ketiga, dia akan menjadikan seorang itu sombong. Dan mutlak pada kejahatan manusia yang berlaku, riak, sombong, takabur, inilah yang menjadi maksiat pertama yang berlaku dalam alam, yang terkena kepada iblis laknatullah, disebut dalam suratul Baqarah ayat 34 sampai 36, 37 tu cerita tentang aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia merasa keengganan dia sebab apa? Rasa sombong tadi. Maka sebab tu hati-hati penyakit yang sedang berlaku bila orang yang ada harta banyak, orang yang ada pengaruh banyak, orang yang ada pendidikan yang tinggi sikit, dia ada degree, dia pelekeh orang yang tak ada degree. Dia ada master, dia pelekeh orang yang ada degree. Dia ada PhD, dia mengherdik orang yang tidak ada pendidikan yang setara dengan dia. Hati-hati, kerana ingat manusia, makhluk yang paling alim dulunya, itulah juga makhluk yang berpaling tadah dengan Allah Azza wa Jal ketika mendatangnya perasaan sombong dan merasakan dirinya lebih baik daripada orang. Betul Ustaz, bila kita duduk dalam dunia akademik, bila habis present, alhamdulillah saya baru selesai present PD Ustaz, baru tengok, ya Allah, ramainya orang yang ada PhD, double PhD pun ada. Kita baru nak pergi ke arah tu, nak rasa sombong. Cak ayam sungguh kita. Maka malulah kita dengan makhluk-makhluk yang lain, kerana apa yang kita miliki ini dari segi setaranya tidak setara pun dengan ramai manusia-manusia yang lain. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi kaya dekatkan kepada Allah, bukan kaya yang menyebabkan kita sombong dan juga takabur. Banyak lagi kita akan bualkan, namun kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, yang keliru kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kita sama-sama mengambil ilmu berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, kaya yang afdal. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang kaya, walaupun tak kaya harta, kita menjadi seorang yang kaya jiwa. Kerana pada zaman sekarang ini, kaya jiwa itu juga satu perkara yang cukup penting untuk kita sama-sama miliki, insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan melalui live Facebook kita pada pagi ini, apa kata kita kongsi, teruskan kongsi lagi apa yang kita dapat pada ini, ataupun kita kongsi live streaming kita pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh. Mungkin ada yang masih lagi tidur ataupun yang terlupa, rupa-rupanya pada pagi ini ada live Tanya Ustaz. Jom sama-sama kita kongsikan agar lebih ramai yang mendapat manfaatnya, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan soalan yang kedua tadi pada Kak Ju Zabidi kita berkaitan dengan anak-anak muda yang pada hari ini ramai yang kaya raya. Adakah boleh kita dijadikan mereka sebagai role model kita, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Kak Ju Zabidi tu, soalan yang cukup baik. Dan saya nak mohon sebelum kita nak jawab soalan ni kepada ramai ni Kak 2000 yang sedang menonton di FB, jalankan satu tanggungjawab yang cukup mudah nak jadi kaya, nak membuktikan kekayaan, nikmat, rezeki, social media dan jari yang ada ni. Tekan butang share, tekan butang sebarkan kepada orang ramai, atau tag adik-beradik, kawan-kawan kita, mak menakan, tok wan kita mungkin duk lena lagi lah ni. Tag itu mungkin memberikan kesan yang baik untuk dia juga boleh belajar, kan? Jadi kalau 2000 orang buat kerja, akan ada 2000 kebaikan yang telah kita sebarkan dengan tanpa modal pun. Tak ada lagi jari tergeliat sebab tekan butang share. Jadi saya nak mengajaklah, jadikan sebagai satu amanah pada diri sendiri untuk sebarkan manfaat dan kebaikan, bukan sebab Yaakob Yusra, bukan sebab Da'i Luqman, bukan sebab Tanyalah Ustaz, tapi atas tanggungjawab kita sebagai mukmin untuk menyebarkan risalah kebaikan dan tauhid kepada orang ramai. Baik, respon kepada soalan kedua kita tak sempat jawab tadi sebabkan ada caller yang masuk. Kak Ju tanya berkaitan hari ini di Malaysia ramai anak-anak muda ataupun orang yang kaya-kaya yang menguruskan empire bisnes yang anak papa Mega Holding, Menga Holding lah, macam-macam holding-holding ni. Boleh tak jadikan inspirasi pada saya? Tidak menjadi masalah, kerana pada setiap uswatul hasanah, setiap teladan yang baik ni perlu kita ikut. Imam Abu Hanifah sendiri ketika mana ditegur oleh seorang budak kecil pun dia mengambil sebagai faedah ikutan. Jadi kita ni tak apalah sangat, kan? Maka sebab tu dalam kehidupan diletakkan benchmark. Rasulullah is the ultimate. Itu for sure lah dalam setiap nabi. Tapi kita be realistik. Anak-anak muda hari ni dia perlukan, dipanggil real player.
Real player ni maksudnya orang yang memang berjaya dalam industri tu baru dia. Kalau dah macam zaman kita Ustaz, zaman kita Ustaz, motivator ni boleh main kat sekolah, kan, dia main, dia buat macam ni camp bina sahsia, kan, pejam mata ingat mak ayah adik-adik, kan, balik rumah kereta penuh, lepas tu kat depan parking penuh, lepas tu ada selipar masuk rumah ada terbujuk kaku lah, tengok ada urusan jenazah, ingat ada khusus urusan jenazah. Kita dulu kita boleh di tune dengan cara macam tu. Kerana zaman tu saya rasa zaman Gen X ni kita masih ada kelembutan dengan motivator yang sebegitu. Sekarang lah try panggil motivator buat tengok. Genggam tangan, ingat mak ayah. Dia melawak main gitu ya. Sebab apa? Zaman mereka dah berubah. Sebab tu Sayyidina Ali kata apa? Didiklah anak kamu mengikut zaman mereka, kerana mereka tidak hidup di zaman kamu. Betul Ustaz. Anak-anak muda lah, cara pendidikan mereka juga harus diolah, diinovasikan bersesuaian dengan kemampanan dan keperluan dan keinginan mereka. Ya? Maka mereka tidak perlukan motivasi kering. Mereka perlukan real player on industry. Sebab tu kita tengok alhamdulillah di sekolah-sekolah duk panggil tokoh-tokoh yang berjaya. Maka saya menggalakkan, janganlah panggil merapu-merapu ni. Ada pergi panggil Mak Rempit, ada pergi panggil dia tiktoker yang menari-menari, golek atas peti air apa semua tu pergi duk buat apa? Pick up line. Saya rasa itu bukan benda yang sihat lah. Kan? Back to nature, cari kepada banyak ni tokoh-tokoh anak-anak muda kita yang berjaya tanpa buat benda yang merapu. Kan? Tokoh-tokoh usahawan, kita tengok yang mereka dapat pengiktirafan. Kita tengok contohnya, saya rasa di antara yang selayaknya kita ketengahkan Nadir An-Nuri. Ini di antara nama-nama besar yang muda yang mereka ini ada ketokohan yang baik. Kan? Kenapa tidak diangkat? Maka angkat mereka. Kan, mereka bawa satu vibe yang baik. Khairul Amin, banyaklah saya rasa nama-nama yang kalau disebutkan ni kita sangat familiar, dan benda ini menjadikan satu tokoh yang kita, orang macam ni lah patut kita panggil untuk memberikan motivasi kerana mereka walk the talk. Baru ni saya jumpa dengan seorang anak didik lah, dia datang dulu saya tengok dia datang 2 tahun lepas, dia kata Ustaz saya nak buat bisnes. Saya kata you buat bisnes betul-betul. Dia ada follower ramai di media sosial. Saya kata kenapa tak manfaatkan media sosial itu untuk jadikan alam untuk kamu buat perniagaan. Dan baru ni dia beli kereta Porsche Ustaz. 680,000. Walaupun saya sebagai guru yang tidak memiliki kenderaan yang sama, tapi saya bangga tengok dia. Dia kata Ustaz tak apa ke saya orang Islam ada macam ni? Tak ada masalah. Bapak dia ulama besar. Saya kata tak ada masalah. Orang usaha kata Ustaz, kamu bukannya kamu beli atas duit orang. Kamu berniaga, ada orang tahu perniagaan kamu. Kamu bayar cukai, kamu bayar zakat. Biar Islam tu jangan bagi nampak lekeh, boleh tak? Ini saya kata Islam, saya kata makna zuhud tu ditarifkan dengan kalau boleh naik kereta tu kan, tercabut tape mirror, tercabut tayar macam rombongan Cik Kiah. Tak, Islam ni dididik kita apa? Imam Al-Ghazali sebut jadi makruh apabila seorang itu menampakkan Islam ni bagi nampak lekeh, bagi nampak cak ayam. So biar Islam nampak kemas, pakaiannya bagi nampak elok dan sebagainya kan, jadi bagi nampak good thing, ada aura yang baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Jadi jangan menampakkan Islam itu lekeh. Kita kena semua jadi kaya. Kita kena tunjukkan bahawa Islam itu adalah yang the best among the best, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, dai dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, antara realiti kehidupan yang harus kita telan adalah apabila melihat bangsa lain sama-sama membangun untuk kaya demi membantu bangsa mereka sendiri. Malangnya, segelintir bangsa kita akan berusaha juga, tetapi berusaha untuk menjatuhkan bangsa sendiri yang kaya kerana penyakit hasad. Bagaimana mahu mengubah mindset mereka ini supaya kita semua boleh sama-sama menjadi kaya dunia akhirat, Ustaz? Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih untuk soalan yang sangat-sangat baik berkaitan ni namanya saya rasa PhD lah Ustaz. Penyakit hasad dengki. Penyakit hasad dengki ni memang tak ada ubat Ustaz. Dia memang penyakit yang dia akan jadi barah dan toksik. Kalau tak buang dia akan naik from stage 1 to stage, dia akan jadi time bomb untuk bila nak meletup. So baik, tuan-tuan kena ingat satu benda. Kenapa kita nak bersaing untuk kalah dan menang kalau semua boleh menang? Dengar begini dulu. Kenapa kita nak bersaing untuk ada pihak yang kalah dan menang? Sedangkan kita beriman dengan Allah yang Maha Kaya, yang mana Allah boleh mengkayakan semua tanpa ada siapa pun kalah. Saya bagi contoh.
dia persaingan ni wujud sebab dia rasa okey, bila aku meniaga laksa, dia meniaga laksa. Jadi bila aku meniaga laksa, dia akan tarik customer. Dia akan ambil customer saya. Maka saya akan main perasaan mulalah. Tak sudut makanlah kedai tu, dia buah tisu dalam kuah dia. Oh, celah mana pula tisu pula dia nak bubuh awak. Apa benda awak tak erti ke buat ikan bergelok bagi pekat lah apa semua kan. Tak, dia akan tak sudut lah tu dia pakai tu pengasih minyak penunduk. Kan satu kerja pula. Kadang-kadang Ustaz, banyak saya jumpa kes lah, kita terlibat dalam dunia perubatan Islam. Kedai tu tak kena sihir pun. Tapi dimomokkan kata pakai minyak tu lah kena sihir lah. Dia kata ustaz kedai saya kena sihir Ustaz. Kita tak tahu lah dengan ilmu tak cek tak ada pula rasa tanda-tanda tu. Tu kata akhir zaman ni jin pun kena fitnah. Jin kata aku pula yang kena. Boleh diam niaga masuk haram tak sedap. Order Ustaz. Order sekarang minggu depan baru dapat. Punya lama tu kadang-kadang main buat tak tahu. Kita main duduk main telefon dekat kaunter. Main buka macam nak tokok orang. Korang bukan main nak ambil order apa. Cuba tanya elok-elok. Kalau Ustaz Abad tanya Nabi, di antara sedekah yang tak perlu modal, sedekah apa? Senyum. Apa salahnya main Assalamualaikum cik nak makan apa? Puji sikit cik nampak cantik. Kalau bini orang janganlah. Maksudnya main tu entertain dia dengan keadaan yang penuh berhemah. Itulah kebaikan. Tapi kita tak buat benda tu. Betul kita tuduh. Niaga tak laku. Niaga buka pukul 11 tak buka lagi. Kan? Tutup tak ada orang nak ni dia kira orang nak tutup dah. Maka sebenarnya tuan-tuan, penyakit asal degil ni tak perlu ada pun kalau kita boleh menang. Saya bagi contoh. Ustaz kenal Bumi Terengganu ni dengan industri apa? Dia punya batik. Batik satu, kopok lekor. Batik dan kopok lekor ni dikenal sebabkan satu player atau banyak player? Banyak player. Baik. Tuan-tuan, kita pula akan rasa apa? Pi Terengganu nak beli kopok lekor. Kalau tak beli kopok lekor ni kau macam satu dosa. Kan kena patah balik. Sebab itu dibangunkan industri. Sama, saya baru sampai tadi jam 2 pagi daripada Guangzhou, China. Di China ni Ustaz, satu benda yang baik yang kita boleh tengok adalah mereka membangunkan industri. Di kawasan setiap daerah itu, provin ini dikuatkan. Contoh, satu pasaraya, saya pernah sampai di Yiwu pada tahun 2020-2021, banyak kali saya sampai sebab urusan perniagaan. Pasaraya tu seluas 5 km Ustaz. Kalau jalan ni Ustaz, memang jadi penguin kita. Tak larat Ustaz, sakit kaki tu. 5 km Ustaz. 5 km itu adalah benda yang sama. Satu bangunan barang hardware, satu bangunan baju. Sampai nak termuntah tengok baju. Sama, saya pergi kemarin kawasan yang mereka buat hanya barang-barang rumah. Allahu Akbar Ustaz. Tengok tu dia semua kedai sama. Petang pergi tengok barang peralatan sukan kemarin. Habis peralatan sukan, kata siapa duk main sukan ni? Tapi bila kita tanya, dia kata sewa berapa? Dia kata sewa Ustaz, sebulan 50,000 yen. Bersamaan kita 45,000 ringgit. Kata-kata kedai macam dengan tak ada apa orang main pun tak. Mereka tahu, mereka bangunkan industri itu bersama. Sama dengan kedai mai. Saya tanya hotel kedai mai. Di Sungai Petani Ustaz, di Sungai Petani itu ada 19 biji kedai mai di tempat yang sama. Tokek beza-beza ni, pak lain. Saya kata boleh buat ke 19 kedai mai di tempat yang sama. Kalau Ustaz pergi kat Jam Besar Sungai Petani Ustaz, kedai mai saja. Kalau lalu bawa bini Ustaz, doa lah, ya Allah tidurkanlah bini aku waktu lalu kat kawasan Jam Besar tu Ustaz. Kiri kanan semua kedai. Pulut dakak, pulut meninggal, pulut nu apa semua ke mak nenek ada Ustaz. Bila kita tanya dengan depa, dia kata apa? Dia kata Ustaz tahu tak, memang strategi dalam kedai mas kami bangunkan di tempat yang sama, lebih ramai customer yang mai. Maksudnya apa? Bangunkan industri, kena ada satu benda, jangan ada PhD. Ada PhD balik awal. Saya tadi penyakit kita kena buang. Macam kami saya di Madat bangunkan dengan Masjid Bushra. Duduk sekali kami meeting setiap minggu macam mana nak bangunkan masjid. Buat sama-sama. Kenapa nak bergaduh? Benda boleh bincang nak gaduh. Ni raja benda boleh bergaduh, buat apa bincang pula lah dia. Mudah Allah memelihara kita daripada penyakit hasad dengki. Wallahu a'lam. Kenapa perlu ada kalah dan juga menang sedangkan kita boleh menang sama-sama. Insya-Allah. Perjalanan kita akan buatkan berkaitan dengan kaya yang afdal. Namun kita berhenti berehat seketika, kembali sebentar saja lagi. Tajalal Ustaz biar tahu, jangan keliru. Insya-Allah.
Kat sekolah awak tak makan. Mak bagi duit sekolah hari-hari. Buat apa? Bagi kawan. Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya Mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila Mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan Mak ya nak. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini dibawakan khas oleh Murtada Dakwah Center ataupun Madat. Jadi saudara sekalian, kita baru saja saksikan sebentar tadi bagaimanakah peranan adik Soleh itu sendiri memberikan inspirasi pada kita semua untuk terus melakukan sumbangan juga kebaikan, insya-Allah. Jadi Ustaz, berbalik pada perbincangan kita pada pagi ini juga berkaitan dengan tajuk kita Kaya yang Afdal. Sudah semestinya kekayaan itu menjadi satu penanda aras, kayu ukur dalam pembangunan sesuatu perkara. Jadi Ustaz, bagi pihak Madat sendirilah, bagaimanakah peranan Madat menjadi sebuah pusat ekonomi dan juga keusahawanan selain daripada melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan, Ustaz? Okay, baik. Yang pertama, watak Soleh tadi bukanlah watak yang dia buat, itulah anak arwah Ustaz Murtada sendiri, anak yang sulung beliau. Dan untuk makluman Ustaz, beliau Nauman Naufal ni dengan adik dia adalah orang yang paling istiqamah di masjid. Kami buat ada tender, setiap budak-budak datang ada tender setiap hari dia datang. Dan bila kita cek dalam tempoh 180 hari, 150 hari itu kita cek dalam 2,000 budak yang datang, daftar 2,000 yang datang misalnya sehari yang konsisten mungkin 200-300, dialah yang paling banyak. Maksudnya Allah izinkan alhamdulillah lah, dengan satu aset yang baik ditinggal ke arwah Ustaz Murtada lah. Jadi kenapa kita nak membina ekosistem ni juga di Madat, alhamdulillah kita ada lebih kurang 14 anak syarikat. Kita ada ternakan lembu, kambing, ayam, itik, ikan, udang, construction. Juga kita ada anak-anak tahfiz kita ni yang tahun 3 kita buat kerjasama dengan UTM, Universiti Teknologi Malaysia, dan juga Asri Ahmad Academy, itu Datuk Asri, untuk train budak-budak untuk dalam dunia pelaburan saham dan kripto. Alhamdulillah diwartakan Patuh Syariah pada beberapa tahun lepas. Jadi kita bawa budak-budak kita untuk belajar. Jadi sebab saya rasa kita nak bergantung sepenuhnya pada kewangan orang menerima ni teruk juga Ustaz. Sebab sekarang ni wave orang sedang menyumbang ke Palestin. Even kita pun sentimental value itu ke sana juga, kan? Jadi di situlah alhamdulillah fungsi Madat beroperasi ini juga ada supporting daripada satu sistem, daripada ekosistem itulah. Jadi saya ni bukanlah orang yang terlalu kaya, cuma alhamdulillah Allah izinkan saya memang meniaga daripada kecil. Jadi bila uruskan Madat pun saya tengok macam mana saya nak brandkan Madat ni, sehingga tajuk tesis untuk master saya pun sustainability, how to sustain for automation on Madat ni, Murtada Dakwah Center. Alhamdulillah lah saya selesaikan, baru selesai pada beberapa minggu yang lepas. Dan insyaAllah sama PhD pun tajuk yang sama. Sebab saya fikir macam mana untuk kejayaan tu hanya bukan kebetulan ataupun beginner luck ataupun disebabkan seseorang. Kalau Madat ni mungkin dia kata, oh Madat masuk TV, oh Ustaz selalu masuk Tanyalah Ustaz, masuk TV-TV yang lain, so senang lah. Kita tak mahu benda tu berlaku hanya sebabkan simbolik pada satu, tapi must be a system. Sebagai contoh, kalaulah setiap tahfiz di Malaysia memiliki Dobi yang fungsinya sama macam Dobi on industry lah. Jangan Dobi yang main orang hantar minggu ni, tahun depan baru dapat balik baju tu hilang 14 kan, color terkeluar. Pertama lah, maksudnya macam mana SOP bisnes yang berlaku, tahfiz buat mana yang sama. Sebab saya rasa Dobi ni kita kena basuh baju kan, why not kita buka peluang itu kepada orang untuk tumpang menyumbang sambil dia mendapat manfaat. Ustaz kalau ada pilihan, Ustaz ada Dobi yang harganya sama, satu di tahfiz, satu di itu Ustaz tak kenal owner siapa, Ustaz hantar siapa? Tahfiz for sure. Sebagai pertimbangan manusia yang waras, kita akan buat benda yang sama walaupun panggil kita huduh.
Kan? Kecuali memang kita adik-beradik Fir'aun memang jahat sungguh. Memang kita anti. Dengar tafiz jadi terbakar. Mungkin itu tak. Saya rasa kalau is a normal manusia, dia akan buat. Sama. Bayangkan tafiz, tengok mana-mana rumah yang terbiar dalam kawasan kita, pergi deal dengan tuan rumah. Buat homestay. Maksudnya kita tak renovate, major renovation, buat simple-simple bagi, janganlah main orang bersila tidur melintang atas lantai kot. Boleh perabot sikit apa semua kan, kos dalam 3-4 ribu habiskan, buat bagi cukup syarat, buat homestay. Sama juga kalau saya pergi travel, tengok-tengok homestay ni kepunyaan masjid atau apa tafiz mana-mana, saya akan sanggup bayar tanpa minta diskaun. Saya akan bagi lebih. Walaupun tak ada lebih banyak-banyak, bukan nak apa-apa mega holding kan. Jadi itu saya rasa benda yang sama. So saya rasa kalau lah kita ada ekosistem yang baik untuk membina ekonomi, itu adalah satu benda yang sangat baik. Walaupun kami tidak mencapai tahap 100% lagi untuk sustainability, tapi we going through for that section lah. Even tempat kuda yang kita buat pun, kita jadi tempat trading kuda, Ustaz. Kita ambil kuda-kuda yang bakar-bakar ni, kita breeding, kita dapatkan anak, jual. Saya beli kuda-kuda yang tak terlatih, kita latih, kita jual. Baru ni pun dah berapa ekor lah terjual, Ustaz. Berbelas-belas ribu juga harga. Jadi dapatlah sustain untuk tempat kuda, dan sebab tu kita dapat memberikan fasiliti pendidikan kuda percuma kepada orang ramai. Ramai belajar percuma, kita buat sedikit bisnes dalam tu untuk jual, untuk nak sustain kita punya tempat. Jadi yang itulah yang sedang kita usahakan, mudah Allah memberikan kebaikan. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar apa yang dirancangkan oleh pihak Madat dipermudahkan, insyaAllah. Jadi Ustaz, bagaimanakah cara untuk para penonton dan juga orang yang berada di rumah sekarang ni nak sama-sama jadi kaya ni bersama dengan Madat, Ustaz? Baik, saya mengajak tuan-tuan untuk kalaulah berajak nak bersama, tuan-tuan, kita sangat rushing, Ustaz, sangat rushing, tak golek-golek. Ni yang saya pergi China. Kenapa pergi China? Bukan pergi cuti honeymoon. Oi, anak dah berderet dah, nawam honeymoon korok apa. Kan? Saya pergi ni pun di atas sebab kita nak siapkan. Kalau tengok yang bangunan yang saya tunjukkan tuan-tuan tu adalah asrama pelajar yang akan budak-budak masuk pada bulan 3 ni, Ustaz. So bayang ni, Ustaz, dia perlu ikat bata apa semua dah. So bayangkan memang tak relax ni. Projek berjalan 24 jam. Apa ingat kat KL, kat Kedah cerai sangat. Kami balas 24 jam juga. Sebab apa? Nak memastikan dalam tempoh lagi kurang dalam 2 bulan ini untuk siap budak-budak masuk. Nah, betul yang arkitek saya bawa arkitek, engineer saya pergi untuk kita buat pilihan barang tu dekat Guangzhou, main dulu. Untuk tim tak balik lagi. Saya balik dulu. Sebab nak tanya ustaz. Tidak. Saya cakap Cina, cocok bagi ni kan. Nak buat jalan kan. PP pula. Ni saya akan pergi ke Jepun pula untuk nak tengok sistem masjid dan bangunan. Untuk nak dapatkan beberapa kelulusan dan sebagainya lah. Kita nak tengok sistem teknologi sana untuk kita bawa balik ke sini pada minggu depan pula. Jadi kenapa kita fokus buat macam ni? Sebab kita nak bantuan daripada orang ramai lah. Dan kos yang diperlukan minggu ni abang terang tak murah sikit abuk, ada lebih kurang dalam RM90,000. Sebab nak naikkan lantai tingkat 2 dan tingkat 3 tu, tuan-tuan pakat derma lah. RM90,000 tak banyak pun. 900 orang derma 100, settle masalah. Tapi kalau nganga tengok saja, balik awal saya. Jadi jom lah kita pakat berusaha derma. Siapa yang derma ada lebih RM80,000 lebih. Mula jadi kebaikan untuk tuan-tuan, insya-Allah. Nak mudahnya boleh saja untuk terus scan QR code yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi selamat sekalian, kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungan perbincangan kita tentang kaya yang afdal TV9 sebentar saja lagi. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, senang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama kami sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan, di samping kita sama-sama memperbanyakkan juga selawat dan juga salam kita ke atas Nabi Muhammad SAW di hari Jumaat yang mulia ini, insya-Allah. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, kaya yang afdal. Kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya, Ustaz, daripada Puan Mar WKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Da'i Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah orang yang sering memberi sumbangan dan berinfak sedikit dari hartanya ke jalan kebaikan
kita sudah dipandang sebagai Muslim yang kaya pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikatakan dalam rezeki kita terdapat rezeki orang lain. Apa pandangan dan nasihat Ustaz pada orang yang hidup mewah tanpa redha Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih pada Puan Mar WKN. Wakilnya apa? Wakanda ke apa ni? WKN ni masya-Allah. Yang pertama soalan berkaitan orang yang beri sumbangan dipandang sebagai seorang Muslim. Yang pertama kita kena faham di sudut pandang Allah ini tidak pernah meletakkan berapa nilai, tetapi how effort ataupun seberapa kuat usaha untuk kita nak buat benda tu. Sebab tu disebut ceritakan dalam Sahih Bukhari, ketika mana seorang pelacur, makna pelacur ni apa Ustaz? Orang yang buat maksiat. Ketika mana berlaku ihsan dia hanya kepada seekor kalbun, iaitu anjing, disebut dalam Sahih Bukhari ni, maka Allah redha untuk masukkan dia ke dalam syurga. Maknanya bukan dari segi perbuatan yang besar itu yang mendapat redha Allah, tetapi apa jua perbuatan yang ikhlasnya itu tidak ada konflik of interest, ketika Allah redha masuk syurga kita. Maka sebab tu soal banyak ataupun sikit itu adalah pilihan kita, tetapi nak buat ke tidak itu yang perlu kita letakkan sebagai keutamaan dalam kehidupan, kan? Buat je buat. Soal orang nak pandang kita banyak ke sikit ni, saya itu bukan beyond our control lah. Maka sebab tu saya nak mengajak kita pandang dalam setiap benda itu dari segi hikmah. Kadang Allah mungkin tak bagi duit kita banyak sebab takut jadi macam Qarun tu. Kadang Allah tak bagi kita anak lagi sebab mungkin kita tak mampu untuk nak menguruskan dia lagi. Kadang mungkin Allah tak bagi kepada kita suami lagi. Kalau Allah penat lah, dia kata asyik low ranger je. Kan, ni ambil gambar ni Ustaz. Kamera buat atas kepala ni. Buat tangan sendiri. Kan, satu make up bagi gelap, satu make up bagi cerah sikit. Abang kata ada marka. Tapi duduk di rumah stres tak dapat juga marka. Kan? Tapi kadang-kadang Allah atur hikmah dia apa? Sebab mungkin kalau kita nak juga dapat, duk paksa-paksa takut dapat suami hak jenis perongoi, hak jenis makan tebuan ni. Bukan 3 lah, 7 lah. Raja nak pukul, raja nak gangster, tak tahu pasal kan. Maka Allah atur ini sesuai dengan keadaan dan tempat masa yang dengan kena dengan kita. Sebab tu kita merancang, Allah merancang sebaik-baik perancangan daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau disebutkan apa pandangan dan nasihat untuk orang hidup mewah tanpa redha Allah ini, pada saya dalam dunia ini kita realistik. Kalau kita rasa kita kaya, ada orang lebih kaya. Kalau kita rasa kita pandai, ada orang lebih pandai. Kalau kita rasa kita kuat, ada orang lebih kuat. Dalam semua yang kita peroleh ni Ustaz, ada sampai masa dia, mungkin sekarang peak time kita rasa syok. Tapi ada ketika kita harta kita akan berkurang. Handsome kita akan makin huduh. Kan? Pangkat kita akan kita lepaskan. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu, kita akan tinggalkan, kita akan berpisah dengan dia, mufaraqah. Maka tidak ada apa perlu kita banggakanlah, kan? Saya pernah jumpa ada seorang pegawai waktu saya dalam PNM dulu Ustaz, dalam ketenteraan. Pegawai ni dia sombong Ustaz. Sombong sangat dengan anak buah dia, ludah je. Dia ada buat lebih kurang je. Anak buah dia nak minta cuti tanpa ada belas kasihan. Kawan tu mak dia sakit, tak bagi sampai mak tu meninggal. Tak balik sebab dia yang meluluskan cuti. Tak ada sebab. Patutnya kita nak atas justifikasi sebagai ketua. Bila kawan tu mak sakit, bagilah dia cuti Ustaz. Gantilah kerja. Kalau kita perlu ganti, kita gantilah Ustaz atas sebagai leadership. Tak bagi. Rasa sombong dia. Nak tunjuk kata dia hebat. Ada pangkat. Ustaz, bila dia pencin Ustaz, dia sakit, orang pergi ludah kat muka dia Ustaz. Kan, nak abang kata apa? Perbuatan ludah tu salah. Tapi ingat, kita ni akan terima balik dengan apa yang kita buat. Kalau kita buat zalim kepada orang, Allah akan balas dunia. Allah bagi zalim berlaku pada kita. Tak berlaku pada kita, berlaku pada anak-anak kita, berlaku pada keturunan kita, pasangan kita. Jadi sebab tu biarlah berpijak di atas bumi yang nyata. Kalau Allah bagi selebarnya pengaruh, maka manfaatkan pengaruh itu untuk dekat dengan Allah. Kalau Allah bagi sebanyak mana pun harta, manfaatkan sebilangan daripada harta itu untuk menarik manusia dekat dengan Allah. Kalau Allah bagi adanya kuasa, maka manfaatkan kuasa tadi untuk membetulkan kesalahan dibuat oleh orang bawah kita. Kalau Allah bagi kepada kita mungkin ada tarikan-tarikan tertentu, maka tariklah juga manusia untuk mereka dekat dengan Allah, bukan jauh dari rahmat Allah. Wallahu a'lam. Allah kurniakan sesuatu itu setimpal dengan
kehendak ataupun keperluan seseorang. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Ustaz, kita nak raikan pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa talian? Waalaikumsalam, Dak Aisyah, Kak Iyat sini. Oh, Kak Iyat. Abang Kak Iyat, sihat Kak Iyat? Alhamdulillah, Abang baik. Alhamdulillah. Silakan Kak Iyat soalan pagi ni, insya-Allah. Terima kasih, Dak Iyat. Assalamualaikum, Ustaz. Salam ya Kak Iyat. Soalan Kak Iyat, Ustaz. Kak Iyat nak tanya, kadang Kak Iyat simpati tengok kadang terlalu banyak ibu-ibu tunggal kadang meniaga goreng pisang, orang tengok macam koman kan. Tapi Kak Iyat nak tanya, apakah di dalam Islam kita boleh bergolok bergadai untuk meningkatkan perniagaan kita, atau kita mendaki secara perlahan demi tangga Ustaz? Jadi Kak Iyat nak tanya, kadang sekarang kan memang ada orang ada masuk Persatuan Amanah Ikhtiar dan sebagainya kan Ustaz. Jadi Kak Iyat nak tanya, apakah di dalam Islam lebih baik kita mendaki selangkah demi selangkah, atau kita boleh bergolok bergadai Ustaz sebagai pengorbanan kita Ustaz? Itu saja soalan Kak Iyat, Ustaz. InsyaAllah Kak Iyat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iyat dari Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor, Ustaz. Jadi Ustaz, Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Iyat. Sebagai orang yang saya rasa saya melalui fasa kesusahan keluarga, bukan keluarga yang senang, dan dulu dalam perniagaan, saya rasa dalam soal you nak go step by step, trust the process, ataupun bergolak gadai ni dengan cara mungkin macam ni kata di amanah raya, mara, banyak ini usaha nita yang disediakan, geran-geran ni. Bila ambil geran ni kita ada risiko sebab bukan geran, loan. Kalau geran kita dapat terus. Yang biasanya dia akan prosesnya mula dengan loan, kita ada good ini payment yang kita buat, kita bagi ada komitmen yang baik, barulah mungkin dia boleh convert dengan geran. So mana pilihan yang terbaik pada saya? Dua-dua baik. Maka ukur baju di badan sendiri itu adalah jawapan yang paling tepat. Maksudnya kita je tahu tahap mana. Kalau kita buat berniaga lebih-lebih kurang, saya rasa better we go with the flow. Tapi kalau kita nampak ni komitmen kita tahun tu berniaga, kita memang visi kita berniaga goreng pisang, siap letak visi dan misi. Memastikan semua orang di kawasan Damansara wajib merasai pisang paling sedap di dunia, makan tahap guling-guling contohnya. Maka kita kalau ada mempunyai visi yang jelas, you go with your future. Kalau you perlukan modal, expand with a good time. Buat. Tak perlu takut. Kan? Pada saya, perniagaan ni, it come with risiko, but it high return. High risk, high return. Low risk, low return. Go step by step, maka pendapatan juga insyaAllah step by step. Tapi kalau you go with high return, with high risk, maka it's going to be, insyaAllah lah, dia mungkin ada risiko yang besar, tapi kalau saya rasa kalau kita ada komitmen, committed, itqan yang betul, tak suruh takut lah. Kan? Jujur dalam perniagaan saya alhamdulillah sampai sekarang ni tak ada lagi loan yang saya buat untuk perniagaan. Mula dengan tangga-tangga, mula dulu saya ingat buat perniagaan nasi lemak, lepas tu masuk dalam construction. Construction Ustaz, dia punya value dia tinggi Ustaz. Maka ada orang tahu Ustaz kenapa tak buat pinjaman loan. Saya rasa kalau buat pinjaman loan saya akan tertekan Ustaz. Sebab duit tu bukan duit saya. Jadi saya rasa di antara dua pilihan tadi, mungkin mulakan dulu, try tengok 2-3 bulan yang pertama dengan step by step. Kalau kamu rasa okey, banyak saya rasa pelan-pelan yang disediakan oleh kerajaan yang membantu usahawan-usahawan ni. Kalau tengok baru ni dalam RNK yang dibentangkan pun, dalam pembentangan bajet pun, beratus-ratus juta itu diletakkan khas untuk IKS, industri kecil sederhana ini. Jadi cuma come with good portfolio lah. Janganlah datang kertas kosong. Lepas tu duk kata kerajaan tak bantu. Saya rasa dalam mana-mana kerajaan pun yang dah bertukar ganti ni, semua fokusnya nak bantu usahawan. Yang masalah ni usahawan je. Banyak bukan membantu, membantutkan. Kan? Orang dapat duit, pergi tukar kereta. Kan? Orang suruh beli buat modal, dia pergi menikah. Kan? Dapat untung lebih sikit, ditambah pernikahan. Ni semua bala dan bencana lah yang sedang dicari-cari. Maka saya rasa Kak Iyat dan semua yang berniaga, kamu tahu jawapan itu. Kamu tahu di mana tahap keseriusan kamu, committednya kamu dalam perniagaan. Kalau kamu selesa dengan step by step, go with the flow. Ada orang Ustaz, dia bukan berniaga untuk kaya Ustaz, tapi dia kaya sebab dia bahagia Ustaz. Saya jumpa, saya pernah cerita yang makcik, arwah makcik Siti dulu, kan, dia berniaga laksa 5 kupang. Ustaz, ikan termenung RM18, kita tengok dia termenung lah. Mana boleh buat 5 kupang RM1, RM2. Tadi saya sampai ke airport Ustaz, benda pertama pukul 3 pagi tadi, makan laksa Ustaz. Berapa ringgit Ustaz? RM8. Tokok dengan pinggan-pinggan Ustaz. Hak ni jual RM1. Mana ada untung? Tak ada untung. Tapi sebab apa dia berniaga? Dia nak kebahagiaan bila orang makan laksa dia tu.
Bila arwah meninggal, masya-Allah, kedai dah tutup, dah ada orang dapat kebahagiaan tu. Maka bukan semua orang berniaga nak kaya. Kadang-kadang tengok apa makcik ni dah 20 tahun berniaga tak maju-maju. Bukan tak maju. Dia maju dengan cara yang dia nak. Dia bukan nak duit sangat. Kadang-kadang dia buat cincai-cincai nak kira, bukan dia ada tanda harga yang dia letakkan. Makan nasi lemak pagi-pagi sampai RM18. Yang tak ada. Kadang-kadang kita buh macam-macam, dia tak gamak pun nak lebihkan dari RM5-6 kadang-kadang. Maka kenapa? Dia bukan mencari kekayaan, dia mencari kebahagiaan. Kerana pakej kebahagiaan belum tentu ada pada orang yang kaya. Tapi orang yang bahagia pasti dia akan kaya. Allahu Akbar. Jadi orang yang kaya belum tentu bahagia, tapi orang yang bahagia insya-Allah dia tentu kaya insya-Allah. Jadi banyak lagi kita akan buatkan berkaitan dengan topik kita, namun kita berhenti berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saya lagi insya-Allah. Alhamdulillah, senang betul sekalian kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan kaya yang afdal. Sudah semestinya dengan perbincangan kita pada pagi ini memberikan kita satu semangat yang berkobar-kobar untuk menjadi seorang Muslim dan juga mukmin yang kaya raya. Untuk apa? Untuk kita nak sama-sama membantu jalan agama kita sendiri insya-Allah. Jadi jom kita nak teruskan lagi dengan saki baki masa yang tinggal Ustaz, dengan meraihkan beberapa lagi soalan. Dan soalan berikutnya daripada Casey. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i juga semua kru TV3 TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, menjadi kaya tak salah, tapi cara menjadi kaya itu yang dipertikaikan. Bagaimana untuk kita meyakinkan diri bahawa kita kaya adalah berlandaskan Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Silakan. Okay, baik. Terima kasih pada Puan Casey untuk soalan yang baiklah. Berkaitan cara nak, Islam tak larang untuk kita nak semua benda atas dunia ni dia ada undang-undang dia. Maka Islam datang dengan perundangan itu. Kalau tidak, manusia akan jadi cecah merba, Ustaz. Kan? Nak buat apa buat, nak buat zalim buat apa semua. Jadi Islam datang dengan buku manual sebagai panduan. Jadi ketika arak diharamkan, maka dibenarkan ayat aling. Zina diharamkan, dibenarkan pernikahan. Judi diharamkan, dibenarkan dengan muamalat. Jadi semua tu untuk apa? Panduan. Maka sama juga dalam nak mencari kekayaan pun, Islam datangkan dengan rule and regulation. Datang dengan buku panduan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, ya'ti 'alan nas zamanun ma yubali min aina asabal mal. Akan datang suatu zaman, Nabi kata, di mana umat aku ni mereka ni tak peduli dah daripada mana datangnya harta benda. Sama ada datang daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Dan kita tengok hari ni itu yang berlaku lah. Kan, dalam keadaan hari ni orang sanggup buat apa benda pun kan untuk nak menghalalkan benda yang dia buat. Contohlah terlibat dengan contoh trik mata wang kan. Malih fatwa dah keluarkan kata haram, maka dia akan pergi godek juga mana fatwa dah daripada mana yang kata halal, dia akan balas tu. Sebab apa? Dia nak menghalalkan matlamat yang dia nak. Padahal banyak lagi platform. Hang boleh trade dekat bursa, yang ni boleh fatwa dah benarkan. Hang boleh trade yang daripada SC dah benarkan, kripto, lepas tu FCPO. Kan yang ni dah dibenarkan di patuh syariah. Dia gatai. Yang ni digatai. Dia jadi syok, dia jadi karan lebih sikit. Ni hati-hati. Maka yang ni yang perlu kita letakkan sebagai satu benchmark. Dan sebenarnya dalam hidup ni tuan-tuan, kita nak ubah orang tak boleh. Di luar batasan kemampuan. Tapi apa yang kita mampu adalah ubah diri sendiri. Ubah diri sendiri untuk kita buktikan kepada orang bukan Islam bahawa orang Islam ni boleh berniaga dengan keadaan yang baik. Boleh berniaga dalam keadaan yang jujur dan amanah. Kan, saya bila beberapa hari berada di luar negara, jumpa dengan ejen yang bukan Islam. Tapi Ustaz, dia boleh ikut kami pergi semayang. Dia kata apa? Dia kata I'm like doing a business with a Muslim because Muslim is good. Dia kata orang yang dia berurusan ni tak alhamdulillah memberi contoh yang baik pada dia, menunjukkan depa ni beramanah dalam berurusan. Pada kata sebelum ni kalau dengan orang lain suka tipu, cakap tak betul, mungkir janji. So maksudnya siapa yang berurusan dengan dia, dengan Alice yang tolong saya di luar negara ni, menjadikan satu duta Islam dah. Walaupun dia yang berniaga dengan dia tu bukan ustaz pun, tapi dah jadi satu bentuk
benda baik. Teladan yang baik. Sebab dia kata apa? Dia selesa dengan orang Islam. Bayangkan kalau kita bawa satu teladan yang buruk, maka memberikan back perspektif, maka hukuman itu akan terkena kepada umat Islam keseluruhannya. Maka hari ini tuan-tuan, saya dan Luqman dan tuan-tuan yang sedang menonton, kita semua memakai pakaian yang mencontohkan benda yang baik. Walaupun saya yakin saya yang bercakap ni, ya Allah, banyaknya dosa. Kan? Tetapi walaupun banyak mana pun dosa yang kita buat, jangan mengharamkan pada tubuh badan untuk buat benda yang baik. Walaupun saya tahu saya banyak dosa tu, mungkin tak tahu, tuan-tuan tak tahulah bahawa Allah tutup aib tu. Tapi saya tahu, walaupun tahu banyaknya dosa tu, jangan putus asa untuk buat benda baik. Kerana mungkin dengan kebaikan yang kita cuba usaha buat ini, Allah memadamkan kemarahan Allah dengan maksiat yang kita pernah buat. Betul Ustaz, ada orang yang dia dah cuba Ustaz, tapi masih duk terlajak buat benda tu, silap benda ni, silap kesilapan yang kita buat ni. Jangan dengan satu kesilapan itu memegang satu patah perkataan alang-alang menyulut perkataan. No, jangan gunakan pepatah itu, tapi buatlah jadi asam ke, masuk lempai pakai lengan, terjun dalam balang tu pun, maka bangunlah, come back stronger untuk terus buat benda yang baik. Nabi kata, fitnatul rajul fi ahlihi malihi jariyah tukaffiru as-salah wa siyam wa sadaqah. Banyak cara Allah nak hapuskan dosa, dengan semayang, sedekah, puasa, zakat, apa benda bentuk kebaikan itu Allah mengkafarahkan dosa. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua dan menjadikan teladan yang baik daripada soalan tadi untuk kita semua membetulkan tidak mengambil daripada sumber yang haram. Na'udzubillah. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, walaupun kita tahu bahawa kita ni banyak dosa, tapi jangan kita mengharamkan tubuh badan kita yang lain daripada melakukan kebaikan, insyaAllah. Jadi kita beralih ke soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Ramdesaru. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apa pandangan Ustaz bagi orang yang tolak menjadi kaya raya banyak harta di dunia atas sebab takut lahirnya sifat riak, kedekut, sombong dan sebagainya? Bak kata pepatah, kaya belum tentu dikasihi, miskin pun belum tentu diridai. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Baik, tolak jadi kaya ni payah nak jumpa ni kan. Biasanya tak pernah menolak untuk mendapatkan kekayaan lah. Saya rasa mana-mana pula, jarang lah bila tiba-tiba surat kerajaan hantar surat, alhamdulillah keluarga cik dapat bantuan RM5,000 tunai, kena ambil pagi esok. Jarang lah dia kata, dia balas balik seorang, minta maaf lah, saya tak lapang untuk nak ambil duit pagi esok. Biasanya dia tanya pula, boleh tak ambil malam ni kan. Cuma kalau ada orang yang nak menolak kekayaan ini, saya rasa itu adalah special case. Pada saya, tak perlulah menolak kekayaan, tetapi manfaatkan kekayaan ini untuk ditolak-tolak kepada orang yang betul. Dapat kepada kita, transit untuk kita bagi pada orang lain. Sebagai contoh, kita ni tuan-tuan dah terlalu banyak memikirkan soal rumah. Saya fikir tentang rumah saya, Ustaz fikir tentang rumah Ustaz, dan tuan-tuan fikir pada rumah tuan-tuan. Persoalannya, sampai bila kita nak fikir tentang rumah dan berubah, fikirkan tentang ummah. Kalau rumah ini sahaja, tetapi kalau ummah, teduhnya ramai yang akan boleh menumpang. Kan? Semua orang fikir pakai sendiri ya rumah kan. Keluar kerja, balik kerja, fikir rumah aku cukup nak makan. Tapi berapa ramai yang cuba memikirkan soal ummah? Berapa ramai orang yang gelandangan? Berapa ramai anak yatim yang ada? Dislocate dah duit kita allocate dah sedikit duit kita ini untuk diberikan kepada golongan fakir miskin. Berapa ramai golongan ibu tunggal yang ada di kawasan kita, berapa ramai bapa tunggal yang ada di kawasan kita. Maka semua ini persoalan yang perlu kita rangkumkan dan kita kolektifkan secara bersama, jadikan dia sebagai masalah umat yang kita buat fikirnya secara sama-sama. Bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas menteri, bukan hanya tugas exco. Mereka ada tanggungjawab mereka, kita juga jalankan tanggungjawab kita kan. Maka kalaulah benda ini dapat dibuat secara bersama, saya yakin Islam itu akan nampak sangat cantik dan hilangnya perasaan riak. Sebab riak, ujub, takabur ni dia main sendiri. Kalau kita duduk seorang-seorang duk buat, tapi sibukkan diri buat benda baik apa semua ni, insya-Allah. Kalau nak main tu dia akan main, lawanlah. Iblis ni memang tugas dia manitaba hawahu, dia akan cuba pujuk kita buat benda lolak. Termasuk dengan ibadah semayang dia main. Allahu akbar, kemahang tu. Orang lain tak mayang, ni hang mayang dah. Kan? Mayang Allahu akbar jadi tu imam, kan? Iblis main, dia kata bos lagu diharkah sikit, takkan nak buat macam saya semayang semalam Ustaz dekat masjid, kemarin subuh saya semayang dekat masjid Sa'ad Abi Waqqas di Guangzhou. Tu imam dia baca Ustaz macam baca syair.
Kita kat belakang kata macam waktu imam saya jadi tu imam lah. Dia baca tak ada lagu apa. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tak ada lagu apa. Kan? Bayangkan kalau kita ada di situ, iblis mai kata, patut hang jadi tu imam. Tengok dia baca. Kan? Dia padat dengan lidah dia dan sebagainya kan. Iblis akan main tu. Kan mai kata hang baca sedap lagi. Kan dia main dalam keadaan macam-macam bentuk. Maka itu tugas dia. Tugas dia janji depan Allah, bersumpah depan Allah nak sesatkan manusia. Maka you choose nak ikut dia atau nak lawan dengan dia. Kan? Maka kalau dia main bisik kata hang sedekah nak tunjuk baik itu, habaq dia. Memang aku nak tunjuk baik. Takkan nak tunjuk jahat kot. Jahat jadi macam lah setan. Kan? Hantu, iblis. Betul lah. Kan? Memang itu tugas dia. Janji depan Allah sesatkan manusia. Takkan tu nak ikut. Tak apalah, sekali-sekala kita tersalah, betulkan balik. Takkanlah terus sekali buat salah terus nak buat salah. Kan? Allah, rahmat Allah ni sentiasa ada kepada kita. The moment kita buat silap, adakah Allah putus asa dengan kita? Tak. Yang putus asa kita dengan Allah. Kan? Maka kembalikan balik. Yang penting buatlah terus buat baik. Terus duk takutlah. Orang nak kata apa biarkan dia. Kita bukan nak tumpang buku amalan dengan dia. Kan? Kita hanya ada buku amalan kita yang perlu kita jawab depan Allah kelak, maka teruskan buat kebaikan. Insya-Allah. Jangan tolak kekayaan, jangan tolak harta, tapi kita ambil harta tu tolak kepada orang lain. Insya-Allah. Satu kesimpulan yang cukup menarik. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Ustaz. Sedikit kesimpulan dengan apa yang kita boleh dapat pelajari dalam topik kita pada pagi ini, kaya yang afdal Ustaz. Silakan. Ya, baik. Bila sebut tentang kaya afdal ni, saya yakin ada ramai yang tertanya, dia kata Ustaz, kalau kaya sangat Ustaz nanti hisap dia panjang. Lebih baik ada hisap yang panjang dalam keadaan ketakwaan daripada kemiskinan yang bawa kepada kekufuran. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kefakiran ini dekat dengan kekufuran. Kan? Sebab tu kita tengok ramai mana orang yang kadang-kadang berniaga tak semayang, itu miskin mereka walaupun nampak kaya. Berapa ramai orang yang keluar gelak balik gelak semayangnya tidak, anak-anak tak pernah ambil tahu reti baca Quran ke tidak, tak pernah ambil tahu anak bini semayang ke tak rumah. Itu sebenar-benar kefakiran yang berlaku. Maka jangan fakirkan diri dengan tidak ada satu pun ikatan kita dengan Allah. Berusahalah sebaik mungkin. InsyaAllah Allah tidak akan menidakkan usaha yang kita buat. Kalau bukan sekarang mungkin nanti, kalau bukan nanti mungkin ke depan, kalau bukan pada zaman kita mungkin zaman anak kita, pasti dan pasti akan berlaku. Maka jangan putus asa. We keep fighting for our journey. Kita masing-masing ada kehidupan yang berbeza-beza, tetapi laluan berbeza-beza, tetapi objektif yang sama, nak menjadi hamba Allah yang kaya dan bertakwa. Kalau tidak kaya, jangan buang takwa. Kalau dah kaya, jangan buang takwa, kerana takwa itu adalah keutamaan. Takwa ni bukan toko beli dekat supermarket Ustaz. Dia takwa ni adalah pembinaan hati yang kita takut kepada Allah, kasih kepada Allah, taat kepada Allah, dan banyakkan minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan, dan saya doakan secara khusus kepada semua rakan-rakan yang menonton, yang memandang, yang mendengar, yang buka TV, yang sambil duduk sapu sampah, yang menggolek-golek atas katil, tak kira lah apa pun keadaan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemurahan rezeki, kaya, panjang umur, dan ketakwaan bermanfaat kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang belum berkahwin, moga dapat jodoh yang baik. Yang dah berkahwin, dapat anak yang baik. Yang dah ada anak, jadi anak yang soleh. Yang ada keluarga, jadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Ustaz, jadi sebagai penutupnya Ustaz, sedikit bacaan doa ringkas Ustaz. Baik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedara, kami tak sedara. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kemungkaran. Ya Allah, Ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang ada mak dan ayah, kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mak dan ayah kami,
kami, izinkan segera kami mohon kemaafan ya Allah. Ya Allah, kalaulah mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, sebanyak manapun harta kami, sesibuk manapun kami, sebesar manapun pengaruh kami, janganlah digugurkan nama mereka dalam doa-doa harian kami ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami ya Allah. Ya Allah, Kau jadikan harta, kekayaan, kebendaan kami ya Allah sebagai alat yang kami dapat bina sebagai jambatan untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Dan janganlah ada harta-harta yang didatangkan dari sumber riba, sumber yang haram, yang menzalimi hak orang lain ya Allah. Kau jadikan harta ini dapat berbicara ya Allah sebagai bentuk kebaikan yang membela kami di padang mahsyar kelak ya Allah, bukan sebagai alat yang akan menarik dan menghumban kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau jadikan kami yang pernah makan harta-harta yang haram diampunkan sekaliannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, kekal Ustaz kesihatan untuk terus memberi manfaat buat kami semua Ustaz, insya-Allah. Jadi selamat sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar, tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangkiru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.